Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Azrami sebagai moderator anda yang akan menemani anda semua sepanjang perjalanan kita untuk mengenali apa itu modernisme. Saya juga ditemani oleh rakan-rakan saya yang segak bergaya, iaitu Muhammad Faiz bin Juni, kemudiannya Muah Huan Yi, seterusnya Kevin Wong Shei Yi, Li Pengbo, dan akhir sekali Amirul Hakimi bin Ghazali. Untuk kita mengetahui lebih mendalam mengenai modernisme, saya akan serahkan pembentangan ini kepada Muah Kuan Yi untuk menceritakan apa itu modernisme. Dipersilakan. Definisi modernisme adalah pemikiran atau gerakan kebudayaan yang melibatkan dengan perubahan dalam seni, seni bina, kesusasteraan dan seni gunaan. Perkataan modernisme berasal daripada perkataan Latin modernus yang bermaksud recent times, present atau of today. Modernisme adalah berdasarkan pemikiran yang logik, rasional dan proses saintifik. Sekarang saya akan membentangkan latar belakang kemunculan modernisme. Pada abad ke-17, Perjanjian Westphalia yang ditandatangani menamatkan peperangan agama Eropah yang berlangsung selama 30 tahun. Peperangan dan revolusi yang berlaku mengakibatkan konsep kebebasan beragama terselah dalam kehidupan masyarakat, dan perkara ini muncul sebagai modernisme. Pada abad ke-18, modernisme kian berkembang dan zaman ini dikenali sebagai zaman Enlightenment. Ideologi sekularisme menentangkan kehidupan keagamaan dan mementingkan kebebasan manusia dari keagamaan yang tidak sesuai pada zaman tersebut. Pemikiran yang logik, rasional, dan proses saintifik menjadi alternatif lain untuk menggantikan unsur-unsur agama dalam kehidupan yang dianggap tidak sesuai. Kemunculan modernisme adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut merupakan faktor kemunculan modernisme. Pertama, masyarakat pada masa itu mementingkan sains dan pemodenan dan menentangkan fahaman agama. Mereka juga menentangkan fahaman lama yang mementingkan agama seperti menentangkan Bible. Selain itu, mereka juga digalakkan untuk mengkaji semula aspek-aspek sedia ada, bermula daripada aktiviti perniagaan hingga falsafah, supaya ia tidak menjadi halangan kepada masyarakat untuk berkembang. Mereka juga berjuang untuk menggantikan pemikiran tradisional kepada pemikiran moden. Terima kasih Muah Kuan Yi terhadap penjelasan yang diberikan. Oleh itu, kita dapat memahami mengenai asal-usul modernisme dengan lebih mendalam. Bagi meneruskan pembentangan ini, saya akan menyerahkan pembentangan kepada Kevin Wong Shei Yi untuk menceritakan pengaruh pemikiran modernisme di barat. Dipersilakan. Isi pertama ialah modernisme di negara barat. Di negara-negara barat, modernisme ini sudah lama bertapak di negara mereka. Mereka inginkan sesuatu perubahan dari segi kebudayaan, kepercayaan dan lain-lain. Modernisme di negara barat ini amat kuat kerana sebahagian daripada mereka tidak mempercayai kepada Tuhan. Ada yang mempercayai bahawa alam wujud secara semula jadi, mengikut hukuman tersendiri. Dan ada yang mempercayai akal rasional dan pancadera mampu memahami alam dengan sendiri. Apabila wujudnya pemikiran-pemikiran sedemikian, maka mudah dan kuatlah modernisme di negara mereka, dan itulah yang menyebabkan perubahan dari segi kemajuan teknologi, infrastruktur dan lain-lain. Mereka berani mengubah sesuatu yang sedia ada tanpa mengambil kira aspek-aspek yang perlu diketengahkan.
Sebagai contoh, Bible yang dahulunya dikategorikan sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah diubah oleh masyarakat beragama Kristian agar sesuai dengan peredaran masa kini. Hal ini membuktikan bahawa mereka mampu mengubah apa sahaja, bahkan kitab panduan agama mereka sendiri demi kepentingan dan kesesuaian sendiri. Antara falsafat yang terlibat dalam modernisme di Barat ialah Hans Georg Gadamer. Beliau seorang falsafat Jerman, lahir pada Februari 11, 1900 tahun di Marburg, German Empire. Beliau telah meninggal dunia di Heidelberg, Germany pada Mac 13, 2002 pada usia 102. Gadamer lebih fokus dalam bidang metafizik, estomologi, bahasa, ontologi, estetics, dan hermeneutika. Beliau pernah mengajar di University of Marburg, University Leipzig, University Goethe, University Frankfurt, dan University of Heidelberg. Hermeneutik falsafah Hans Georg Gadamer adalah kaedah tafsiran penyelidikan yang bertujuan untuk meneroka makna pengalaman individu berhubung dengan pemahaman tafsiran manusia. Konsep utama pandangan Gadamer adalah tentang membaca dan pemahaman berhubung dengan mentafsir teks. Konsep seperti intersubjektif, kewujudan, keasalan, force structure, dan sejarah yang dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman kesihatan dan sains sosial penyelidikan tentang teorinya dan aplikasi teorinya. Gadamer mengenal pasti bahawa penglibatan autentik dengan membaca memerlukan kesedaran tentang sifat pemahaman antara subjektif untuk menggalakkan penglibatan reflektif dengan teks. Wah, semua jelas sekali pembatangan tadi. Anda dapat, saya dapat, kamu dapat, kami dapat. Seterusnya, kita akan mengetahui lebih dalam mengenai kesan modernisme terhadap seni oleh saudara saya Muhammad Faiz bin Juni dan dari saya sendiri. Dipersilakan. Salam sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan berkenaan dengan kesan-kesan modernisme terhadap seni. Sebelum itu, kita kena mengetahui terdapat beberapa jenis seni, iaitu seni bina, seni muzik, kesusasteraan, seni gunaan, seni lakonan dan seni lukisan. Namun, terdapat lagi pelbagai seni yang saya tidak nyatakan, seperti seni politik dan lain-lain lagi. Seterusnya, saya akan masuk terus ke kesan modernisme. Seperti yang kita ketahui, modernisme telah wujud pada lewat abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Konsep ini tercipta disebabkan rakyat yang menginginkan konsep yang baru. Di dalam era yang mencirikan perindustrian, berlakunya perubahan sosial yang besar dan kemajuan dalam sains dan sains sosial. Rakyat yang mengamalkan modernisme merasakan pengasingan yang semakin meningkat dan tidak serasi dengan moral, sehingga menyebabkan tercetusnya idea-idea yang baru dalam psikologi, falsafah dan teori politik. Seterusnya, mari kita lihat kesan modernisme terhadap seni sastera pada masa tersebut. Manusia yang selalu menggunakan gambar dan simbol sebagai kekerapan dan kebiasaan dalam teknik sastera. Namun, golongan modernisme ini menggunakan teknik gabungan perkataan
atau juga dikenali sebagai bahasa yang tidak formal. Bahasa ialah sebagai medium yang istimewa yang mampu mempengaruhi pembacanya. Terdapat mesej yang ingin disampaikan oleh penulis, iaitu ingin mengubah pandangan pembaca terhadap dunia dan memahami apa itu kegunaannya. Salah satu contoh tokoh modernisme dalam sastera ialah penulis James Joyce pada tahun 1922 yang menerbitkan novel bertajuk Ulysses. Okey, saya akan menyambung pembincangan mengenai kesan-kesan modernisme terhadap seni. Okey, kesan yang seterusnya, seni visual. Asal-usul modernisme berlaku apabila pelukis Edward Manet yang tidak hanya melakukan adegan moden tetapi melanggar tradisi. Beliau melukis di atas kanvas dengan menggunakan berus melukis yang menarik minat orang sekeliling. Untuk kesan yang seterusnya iaitu seni bina. Seni bina bermula pada awal abad ke-20. Reka bentuk bangunan mempunyai perbezaan yang berbeza dan aneh antara satu sama lain. Bangunan dibina daripada logam kaca, simen dan lain-lain lagi. Gaya modernisme dalam seni bina mula berkembang di bawah pengaruh peningkatan teknologi pembuatan bahan-bahan baru. Terima kasih kepada saudara Faiz bin Juni atas perkongsian yang rancak bergaya. Mari teruskan dengan kesan modernisme di Malaysia oleh rakan saya yang petah berbicara, iaitu Lee Peng Dok. Dipersilakan. Kesan modernisme yang pertama ialah pembangunan sains dan teknologi. Modernisme telah menyebabkan teknologi seluruh dunia semakin maju. Pemikiran modernisme membenarkan kita dapat fikir dengan idea yang lebih baru dan lebih kreatif. Dan pemikiran ini telah mewujudkan produk seperti Wi-Fi, telefon bimbit dan kereta. Teknologi ini semua telah dapat digunakan oleh setiap orang dan dapatkan meningkatkan kualiti kehidupan kita dan produktiviti semasa kerja. Kesan yang kedua ialah sikap individualistik. Sikap individualistik merupakan sesuatu pemikiran yang mempunyai pandangan dari berbagai aspek seperti moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan dan kebebasan sendiri. Hal ini kerana pemikiran modernisme menyebabkan setiap orang mahu membuat kepentingan dengan orang lain untuk tengok sesiapa yang lebih cemerlang dalam sesuatu topik. Ini menyebabkan mereka lebih mementingkan sendiri dan bukan lagi mementingkan orang lain. Dengan itu, perbandingan antara setiap orang, tidak kiralah pekerja atau pelajar, akan meningkat, dan ini akan menyebabkan mental stress mereka juga akan meningkat. Kesan yang seterusnya ialah hak asasi persamaan gender. Pemikiran modernisme menyebabkan kita menerima konsep persamaan gender dan ini menyebabkan gaya hidup dan status ekonomi negara kita diubah. Bukan lagi sahaja lelaki dapat kerja, perempuan juga mempunyai banyak peluang untuk dapatkan kerja. Ini menyebabkan peningkatan jumlah pekerja di negara kita meningkat, dan selain itu negara kita juga dapat lebih banyak peluang untuk dapatkan insan yang berpotensi disebabkan bilangan pekerja semakin meningkat. Tetapi ini juga menyebabkan peningkatan dalam kadar kelahiran dan umur perkahwinan di Malaysia disebabkan rakyat Malaysia pada zaman ini telah menjadi lebih mementingkan kepada pekerjaan dan bukan lagi fokus kepada membina keluarga. Baik, terima kasih Lee Peng Bor atas penjelasan yang jelas. Harap para penonton semua dapat memahami lebih lanjut mengenai perkongsian kami. Oleh itu, saya mempersilakan Amirul Hakimi bin Ghazali untuk menyimpulkan dan membuat rumusan mengenai modernisme. Dipersilakan.
Kesimpulan modernisme adalah gerakan falsafah yang seiring dengan perubahan budaya dan perubahan yang timbul daripada transformasi luas di dalam masyarakat barat pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Antara faktor yang membentuk modernisme adalah pembangunan masyarakat penderusa moden dan pertumbuhan pesat bandar-bandar diikuti oleh reaksi seram kepada Perang Dunia Pertama. Modernisme juga menolak kepastian pemikiran pencerahan dan ahli moden menolak kepercayaan agama. Modernisme secara umum merangkumi aktiviti dan ciptaan mereka yang merasakan bentuk tradisional seni bina, kesusasteraan, kepercayaan agama, falsafah, organisasi sosial, kegiatan kehidupan seharian dan sains menjadi tidak sesuai dengan tugas mereka dan ketinggalan zaman dalam persekitaran ekonomi, sosial dan politik yang baru dalam dunia perindustrian yang baru muncul. Intelektual barat mengklasifikasikan modernisme Muslim berdasarkan kayu ukur atau parameter modernisme barat. Walaupun ada sebahagian daripada kalangan modernisme Muslim, dakwaan barat ini sebenarnya bukanlah modernis. Malahan mereka mendakwa bahawa Muslim yang mengislamisasikan kemodenan barat adalah golongan modernis. Manakala intelektual Muslim berpandangan bahawa kemodenan barat perlu diambil faedahnya, diserapkan serta diadutkan kembali dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ke dalam kemodenan itu. Proses ini boleh dinamakan dengan istilah as-salamatul al-adah, iaitu pengislaman ataupun islamisasi kemodenan. Dalam masa yang sama, kemodenan yang berpaksikan kemodenan barat dan adalah ditolak sama sekali. Golongan Muslim yang berpandangan sebeginilah yang dikategorikan oleh intelektual Muslim sebagai modernis. Seterusnya pasal pasca modernisme. Apa itu pasca modernisme? Pasca modernisme merupakan satu istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, seni kesusasteraan dan budaya yang berkembang daripada tetapi tidak menggantikan modernisme. Pasca modernisme mana-mana daripada beberapa gerakan seni sejak kira-kira 1960-an yang telah mencabar falsafah dan amalan seni atau kesusasteraan moden. Dalam kesusasteraan ini adalah reaksi terhadap pandangan dunia yang teratur dan oleh itu terhadap idea tetap tentang bentuk dan makna teks. Dalam reaksi terhadap cita-cita modernis seperti autotelik dan karya asli, penulisan dan seni pasca moden menekankan peranti seperti pastiche and parody dan teknik gaya anti-novel dan realism sihir. Pasca modernisme juga telah membawa kepada pencambahan teori kritikal terutama diskonstruksi dan cabang-cabangnya dan pemecahan perbezaan antara budaya tinggi dan rendah. Pasca modernisme bakal menghasilkan kecewaan yang tinggi dan globalisasi bakal melakukan hegemoni serta teknologi langit terbuka menjadi cabaran utama proses islamisasi yang sedang berlangsung. Sekian saja daripada saya. Tamatnya pembentangan oleh saudara saya tadi, maka tamatlah pembentangan kami pada hari ini. Saya harap penonton semua dapat memahami lebih lanjut mengenai modernisme. Anda dapat, saya dapat, kamu dapat, kami dapat. Maka berakhirlah pembentangan kami pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk datang dari kesilapan kami sendiri. Maka saya akhiri pembentangan saya dan ahli kumpulan saya hari ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.